Assalamualaikum. Hari ini kumpulan kami akan menerangkan tentang tugasan yang kami dapat, iaitu berkaitan tajuk ujian saringan HIV atau AIDS kepada bakal pengantin serta keberkesanan pelaksanaannya di Malaysia. Sebelum itu, kami menerangkan tentang penyakit ini dahulu. Penyakit AIDS berpunca dari virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Virus HIV atau AIDS atau virus kurang daya tahan manusia yang membawa kepada penyakit AIDS, sindrom kurang daya tahan melawan penyakit. Secara ringkasnya merupakan penurunan daya keimunan terhadap serangan penyakit sehingga suatu tahap pesakit mudah dijangkiti pelbagai mikroorganisma dan sistem keimunannya lumpuh sepenuhnya sehingga membawa maut. Penularannya di seluruh dunia telah mencecah sebanyak 39.5 juta orang seperti yang dilaporkan dalam Global Summary of the AIDS Epidemic. Di Asia sahaja, bilangan orang yang hidup dengan membawa gen HIV ataupun AIDS positif mencecah 8.6 juta. Malaysia juga tidak terkecuali terpalit dengan penularan virus ini. Di Malaysia, kes HIV ataupun AIDS positif pertama dikesan pada Disember 1986. Bermula dari itu, penghidap kes HIV ataupun AIDS meningkat dari saban tahun sehinggalah mencecah 77,084 kes pada tahun 2010. Apakah itu AIDS? AIDS atau nama penuh dia ialah Acquired Immunodeficiency Syndrome atau dikenali sindrom kurang daya tahan, adalah satu penyakit yang serius disebabkan oleh virus HIV, iaitu Human Immunodeficiency Virus. Seseorang individu mendapat AIDS apabila virus HIV telah merosakkan sistem pertahanan tubuh badan. Apabila sistem pertahanan badan tidak berfungsi, maka bakteria dan virus lain boleh menjangkiti tubuh badan, menjadikan individu tersebut sakit teruk. HIV boleh dijangkiti apabila anda terdedah dengan ataupun tersentuh dengan bendalir badan individu yang positif HIV positif. Bendalir badan yang boleh menyebarkan virus ini adalah: 1. darah, 2. cecair paras, 3. air mani, dan 4. susu ibu. Bendalir yang dijangkiti ini boleh meresap ke tubuh badan seseorang semasa mengadakan hubungan seks dengan individu yang HIV positif, berkongsi jarum dan alat suntikan dengan individu yang HIV positif. Contohnya, bertatu, bertindik, menebuk bahagian badan atau mengambil dadah secara suntikan. Yang seterusnya, terdedah kepada darah seseorang yang HIV positif. Dan akhir sekali, ibu yang hamil yang positif HIV akan merebakkan virus kepada kandungannya semasa hamil, semasa keluar dan semasa penyusuan ibu. Virus HIV ini boleh memberi kesan yang berbahaya kepada diri kita dan orang lain. Antaranya, HIV boleh merosakkan sel pertahanan tubuh badan yang dipanggil CD4 ataupun nama penuhnya ialah helper lymphocyte, ataupun nama pendeknya ataupun nama lain dia ialah sel CD4. Sel CD4 ini ialah bertindak sebagai utusan untuk kepada sel-sel sistem pertahanan tubuh badan yang lain dan memberitahu mereka untuk melawan organisma yang menceroboh, organisma yang baik. Selain itu, HIV ini melekat dan menjangkiti sel CD4 ini dan menjadikan sel CD4 ini sebagai tempat ataupun orang panggil rumah lah untuk mengadakan virus HIV. Dalam proses ini,
sel HD4 yang dijangkiti hilang keupayaan untuk melawan jangkitan yang lain. Selain itu, mereka yang mendapat AIDS tidak mampu untuk melawan pelbagai jangkitan dan boleh juga mendapat jenis kanser yang tertentu, contohnya karposisarkoma dan limfoma. Dan akhir sekali ialah AIDS boleh melibatkan semua sistem dalam tubuh badan. Boleh ke HIV ini dirawat? Untuk pada masa ini, HIV tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Tetapi kombinasi ubat virus dan ubat yang meningkatkan pertahanan tubuh badan digunakan untuk mengawal jangkitan supaya kita ataupun orang lain terus kekal hidup walaupun dijangkiti virus HIV. Dan walaupun virus HIV ni tiada setakat ni tiada lagi vaksin, tapi kita boleh mencegah virus HIV ni dengan cara baik, ialah dengan mengelakkan diri daripada hubungan seks. Selain itu, jika anda aktif melakukan hubungan seks, amalkan hubungan seks dengan selamat. Ataupun kalau boleh setia pada seorang pasangan. Elakkan daripada bertukar-tukar pasangan. Ini akan menyebabkan potensi untuk dijangkiti HIV itu amat besar. Dan selain itu, gunakan kondom. Walau bagaimanapun, kondom bukanlah 100% berkesan dalam pencegahan chlamydia, tetapi ia mampu mengurangkan risiko jangkitan. Sebab itu, selain itu, elakkan daripada pengambilan alkohol atau dadah, di mana ia akan menjejaskan kesihatan anda dan menyebabkan virus HIV itu mudah dijangkiti. Dan akhir sekali ialah guna jarum bersih dan tidak tercemar. Pelaksanaan ujian HIV bagi bakal pengantin. Bagi pasangan yang hendak berkahwin, perlulah melakukan ujian HIV sebelum mereka berkahwin. Di antara prosedur yang perlu dilakukan ialah: yang pertama, bakal pengantin boleh hadir ke klinik kesihatan pada waktu ditetapkan dengan membawa borang laporan kesihatan untuk bakal pengantin yang diperolehi dari pejabat agama daerah. Yang kedua, pendaftaran perlu dibuat ke dalam buku daftar saringan HIV bakal pengantin oleh anggota kesihatan yang melakukan ujian tersebut. Dan yang ketiga ialah ujian saringan HIV akan dilakukan oleh pegawai perubatan atau pembantu atau jururawat kesihatan yang ditugaskan mengendalikan perkhidmatan ini. Yang keempat, ujian dijalankan dengan mengambil setitik darah bakal pengantin dan dititiskan ke dalam alat ujian saringan HIV, iaitu rapid test. Dan yang kelima ialah keputusan ujian ini akan diperolehi dalam jangka masa 15 minit hingga 30 minit. Dan jika keputusan ujian saringan ini tidak reaktif, ini bermakna bakal pengantin tidak dijangkiti oleh virus HIV atau berada dalam tempoh window period. Dan jika keputusan saringan adalah reaktif, ini bermakna bakal pengantin disyaki dijangkiti oleh virus HIV. Dan bakal pengantin dikehendaki menjalani ujian pengesahan HIV, iaitu ELISA dan PA oleh pegawai perubatan atau pembantu perubatan ataupun jururawat kesihatan akan mencatat dan mengesahkan keputusan ujian tersebut di dalam borang laporan kesihatan untuk bakal pengantin. Dan keberkesanan pelaksanaan ujian ini kepada bakal pengantin ialah matlamat jangka panjang semestinya adalah mencegah jangkitan HIV daripada merebak kepada pasangan ketika melakukan hubungan seks dalam masa yang sama. Harapan juga dapat diletakkan agar mendapat kelahiran zuriat
yang bebas daripada jangkitan HIV. Saringan ini juga bertujuan membolehkan pasangan mengetahui status HIV masing-masing dan seterusnya mengambil tindakan yang terbaik untuk mencegah virus ini daripada tersebar dan jangkitan penyakit ini kepada orang lain. Mereka ini akan diberikan pendidikan kesihatan, penerangan dan memerlukan rawatan berserta pemantauan susulan. Yang ketiga, ianya dapat mengetahui status kesihatan diri sendiri dan pasangan serta belajar cara untuk menjaga atau mengekalkan kesihatan mereka. Dan mengesan sekiranya mereka menghidap penyakit tertentu termasuklah hepatitis B dan penyakit jangkitan kelamin iaitu STD. Dan ianya juga dapat mengesan penyakit keturunan yang boleh memberi kesan kepada kesihatan anak-anak, contohnya thalassemia, hemofilia, anemia dan kekurangan G6PD. Dan yang akhir sekali, mereka dapat mengetahui kesediaan bakal pengantin dari segi kesihatan untuk mempunyai anak. Persediaan ini termasuklah suntikan vaksin rubella, mengetahui kumpulan darahnya serta anemia. Sekian daripada saya. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan ialah secara keseluruhannya telah terbukti pengidap HIV juga mampu mengawal tahap kesihatan mereka dan menikmati kualiti hidup yang lebih baik seperti manusia lain. Mereka juga layak untuk berkahwin dan memiliki zuriat yang sihat asalkan mematuhi nasihat dan rawatan yang diberikan oleh pihak doktor dan berjaya menurunkan paras virus HIV. Marilah bersama mengengkang budaya stigma terhadap pengidap HIV. Sekian itu saja dari kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.